أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menempuhi dan menikmati nikmat Ramadan tahun 1445 Hijri. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan dan kemuliaan bulan Ramadan al-Mubarak ini ialah ia juga merupakan bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan 12 bulan untuk diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim padanya. Sebagaimana yang disebut kepada kita di dalam ilmu yang disebut sebagai ilmu ulumul Quran, menceritakan bahawa fasa penurunan Al-Quran ini adalah beberapa peringkat. Yakni Al-Quran melalui beberapa peringkat fasa penurunan. Peringkat yang pertama daripada Lauh Mahfuz turun kepada langit dunia atau disebut sebagai Baitul Izzah pada malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Demi sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Kemudian Al-Quran itu tersimpan di langit dunia di Baitul Izzah dan diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, mengambil masa hampir 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan proses penurunan wahyu yang pertama itu berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut satu pandangan mengatakan bahawa berlaku pada tanggal 17 Ramadan pada ketika hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 40 tahun. Maka bermulalah penurunan wahyu yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat menyebut bahawasanya 5 ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Maka di sini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan ini dengan dipilih Ramadan ini untuk diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kalamnya yang mulia ini, Al-Quranul Karim, berbanding kitab-kitab samawi yang lain, di mana di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Al-Quran ini, Al-Quran melalui beberapa proses peringkat penurunan, bermula daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dan seterusnya daripada Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan wahyu baginda Jibril alaihi salatu wasallam. Hadirin yang dikasihi sekalian, maka kita mengambil sempena dengan kedatangan Ramadan kali ini dan juga Ramadan saban tahun yang kita sebut sebagai bulan Al-Quran, untuk kita mengambil semangat Ramadan ini supaya kita mendekati Al-Quran ini dengan menjadikan Al-Quran ini sebagai teman dalam kehidupan kita, yang ia adalah merupakan sebaik-baik teman. Kita tidak pernah merasa jemu untuk membacanya, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah di dalam kitab ataupun Muqaddimah Matan Syatibi. Imam Syatibi menyatakan bahawa wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Sebaik-baik teman yang akan menjadi teman kita, bahkan dia tak akan berpisah dengan kita selama-lamanya, sehingga kan di akhirat nanti dia tetap akan setia bersama dengan kita, adalah Al-Quran, yang kita tidak pernah merasa jemu membacanya, yang kita tidak pernah merasa puas membacanya sejak daripada kita kecil, sejak daripada kita dilahirkan sampailah kepada usia kita hari ini sudah mencecah mungkin puluhan tahun. Al-Quran yang sama yang kita baca, surah yang sama yang kita baca, suratul Fatihah sebagai contoh, 17 kali sehari semalam sekurang-kurangnya kita membaca suratul Fatihah, tetapi langsung tidak ada perasaan jemu di dalam hati kita, perasaan kita untuk sentiasa membaca Al-Quran ini. Maka ini di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Al-Quran, menunjukkan kepada kita bahawasanya sememangnya Al-Quran itu adalah mukjizat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tardaduhu, dan kita mengulang-ulangkan bacaan itu, yazdadu fihi tajammula, akan menambahkan kecantikan dan keelokan pada bacaan Al-Quran kita. Maka di
sini saya ingin mengambil kesempatan menyeru kepada tuan-tuan, lebih-lebih lagi kepada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita mengambil semangat kedatangan Ramadan sebagai bulan Al-Quran pada tahun ini untuk sama-sama kita mendekati Al-Quran, berusaha untuk membacanya, berusaha untuk mempelajarinya, dan marilah sama-sama kita masukkan diri kita dalam kalangan orang-orang yang terbaik bagaimana yang disebut oleh baginda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, dan kemudian dia menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan ahlul Quran, orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran, dan Al-Quran akan menjadi syafaat dan teman kita di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.